Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai, apa khabar? Apa khabar korang semua? You all semua, apa khabar? Adakah masih bertenaga? Especially kepada anda yang buat bisnes. Adakah bisnes kita masih bertenaga macam kita? So, kepada yang baru first time tengok saya, baru first time masuk page Lalili, saya kenalkan diri. Nama saya Hasnul Abdul Halim. Kepakaran saya dan wife adalah membantu ibu ayah untuk dapat ketenangan bila dia tidak dapat tidur lena, apabila anak-anak dapat tidur nyenyak, bebas dari masalah batuk, berkahak dan selsema. Dan kami juga suka nak membantu anda yang ada anak-anak, yang ada anak kecil, untuk start bina income supaya bila dia besar nanti kita dapat bantu beri apa yang terbaik untuk dia. Okay, so malam ni saya nak talk about something yang saya rasa macam benda ni a bit kontroversi lah. Tak ramai yang suka sebenarnya nak dengar benda ni, tapi saya nak share juga benda ni sebab saya rasa ini critical. Ini benda yang penting tapi orang tak anggap penting. Okay, siapa kat sini pernah? You all pernah tak baca buku Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki? Pernah tak? Ada tak you all dah pernah baca, pernah tengok? At least pernah tengok lah buku tu, kan? So sebenarnya saya ada, hari ni saya nak share pasal satu buku yang saya suka lah, iaitu buku Rich Dad Poor Dad. Dan saya tak akan cerita lah semua apa benda buku tu, story apa, tapi saya nak share important point, benda yang penting yang disampaikan dalam buku tu. So sebelum tu, kepada yang baru masuk, mungkin you boleh komen you daripada mana. Boleh komen adakah anda first time bersama saya. Kalau first time boleh komen first time. So macam ni, apa nama benda ni, perasan tak masa kita belajar dulu kan, masa kita pergi sekolah, kita pergi universiti, matrix, kita belajar macam-macam. Daripada zaman tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sampai ke universiti, bukan universiti lah, sampai ke universiti. Pernah tak kita betul-betul belajar pasal duit, pasal keuangan? Pernah tak you belajar pasal keuangan? Saya pernah dulu saya tanya saya punya cikgu, bukan cikgu, lecturer. Saya tanya, saya tak ingat nama lecturer tu apa. Saya tanya dia, adakah apa yang masa tu saya belajar pasal material. Saya rasa strength of material something lah. Dia ada apa yang dia punya point-point tu apa semua. So saya tanya, benda ni kita pakai ke pada real life, ataupun contoh engineering lah konon kan, kita pakai ke benda ni? So lecturer saya cakap tak pakai. So masa tu otak saya berfikir, cakap apa aku belajar ni, aku belajar benda yang aku takkan pakai. Susah kalau you nak pakai, bermakna you kena betul-betul jadi specialist. So dalam buku tu juga dia cakap macam ni. Dia ada satu persoalan, dia tanya, kenapa government, saya terpaksa cakap government lah, sebab government yang buat sistem pendidikan kan. Kenapa government tak ajar kita pasal keuangan, pasal asset, pasal liability, pasal cash flow, pasal rugi, untung? Kenapa? Hai, thank you Glow. Selamat malam, dah banyak kali join. Betul, terbaik, thank you so much. Okay, so malam ni saya nak share pasal keuangan, pasal kita sebenarnya dididik dalam satu sistem yang nak kita jadi miskin. Faham tak? Mungkin ada yang tak puas hati, tak apa, saya tak kisah. Ini saya nak cakap saya punya pendapat. Pendapat. Kita tak pernah belajar pasal duit tau. Saya banyak belajar pasal duit daripada mak saya. Mak saya, masa dulu mak saya buka tadika. So banyak juga saya belajar pasal duit tu, cash flow apa semua. Tapi benda tu macam kita just belajar secara experience tau. Tapi dekat sekolah, bila kita belajar, kita tak belajar. Even saya pun tak masuk kelas account. So saya tak reti account, dan hasilnya saya tak financial literate. Saya tak pandai duit ni, tak pandai macam mana nak control, nak invest mana. Kita tak ada belajar pasal tax tau. Ada tak masa sekolah kita belajar pasal KWSP, pasal LHDN, pasal apa lagi, pasal apa-apa berkaitan kewangan yang sepatutnya kita tahu? Kita tak belajar benda tu. Dan purposely government tak nak ajar. Purposely government tak ajar, tak masuk dalam syllabus. Kan kita banyak belajar benda yang kita tak akan guna. Tapi benda yang kita akan guna, yang kita tahu kita pasti guna, kita tak belajar. So ada kesimpulan, bukan kesimpulan lah, senang kata dalam buku tu dia cakap, sebenarnya government seolah-olah nak kita miskin.
Ada yang tak puas hati kan? Tak puas hati tak apa. Ini saya punya pendapat, you all punya pendapat mungkin lain. Tapi saya nampak macam tu. So apa saya buat? Amar dulu masa umur saya rasa 4 tahun 5 tahun lah. Dia nak main, dia nak beli mainan. So masa tu saya dan San kita ajar dia, okay, mainan ni liability. Bila kita beli tak ada duit masuk. Dia memang tak faham. Tapi saya rasa macam tanggungjawab untuk ajar, untuk bagi ilmu keuangan untuk anak-anak kita jatuh pada diri kita sendiri. Kan? Kita tak boleh harap pada government, dia tak akan ajar. So you nak survive, you survive sendiri. So apa yang sekolah ajar sebenarnya? Apa yang universiti ajar, matrikulasi ajar sebenarnya apa? College ajar apa? Sebenarnya dia ajar kita untuk jadi pekerja. Dia ajar kita untuk bekerja. Sama ada doktor, lawyer, askar, specialist something lah. So dia banyak ajar kita untuk jadi benda-benda bekerja, employee. Dia tak ajar kita untuk jadi usahawan ataupun belajar cari duit sendiri, survive dengan diri sendiri. Saya suka dengan satu story saya pernah dengar, Israel. Israel, negara Netanyahu tu lah. Israel ni bagus dia ada universiti dia mewajibkan untuk student dia grad, dia kena buat satu company, dan company tu perlulah buat duit. So antara hasil-hasil daripada Israel punya universiti tu adalah Starbucks. Tengok Starbucks itu benda-benda company-company yang dilahirkan daripada universiti tu. So saya nampak ini praktis yang bagus sebenarnya, tapi kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak buat? So benda ni saya rasa macam kita tak boleh ubah. We cannot change the world. Kita hanya boleh change diri kita sendiri dan keluarga kita. So kalau kita sendiri, contohlah macam saya sendiri tak ada pengetahuan keuangan. Saya tak belajar langsung macam mana nak invest, macam mana nak simpan, macam mana nak pastikan duit kita tak disonglap oleh bank. Bank songlap duit kita kalau you all nak tahu. Bank nak songlap duit. Macam mana nak elak-elak benda-benda tu. So kita kena belajar. Dan kalau kita tak belajar, macam mana kita nak ajar anak-anak kita? Kan? So that's why penting you all start hari ni belajar macam mana aku nak manage duit aku. Sebab duit ni memang tak penting, tapi kalau you tak cerdik, orang lain akan untung. Bank kadang-kadang dia simpan gaji kita sikit. Contohlah gaji kita lambat masuk. Sebenarnya dalam masa sehari tu bank dah untung beratus ribu. Sebab dia hold dalam masa sehari je keuntungan. Untuk orang yang faham pasal duit. So that's why saya masih belajar. Saya masih belajar pasal keuangan. Sebab tak guna. Tahu kalau kita buat sale gila-gila, kita buat gempak-gempak, kita buat sale business tu, tapi at the end kita punya cash flow, kita punya duit kita tak erti kontrol. Dia tiris, drop. Percayalah, keluar pergi ke tempat lain kena bayar tu bayar ni, yang menyebabkan akhirnya kita buat bisnes penat tapi income tak ada. So itu masalah besar. Especially untuk usahawan. Usahawan, you all kena tukar mindset. Kalau yang buat part time, kita panggil employee lah. Kalau yang masih bekerja dan buat bisnes, you all kena start tukar mindset otak financial kita kepada financial business. Duit yang dapat kalau orang bekerja makan gaji, dia akan beli rumah, dia akan beli kereta, dia akan mungkin beli emas, kan? Tak salah nak beli benda tu, tapi kalau sebagai seorang usahawan, you kena start berfikir secara usahawan. Duit yang you ada, you kena fikir macam mana aku nak beranakkan dia jadi duit lagi. Jangan protect duit tu. Maksudnya you contoh you simpan saja, you tak grow, you tak invest. So benda tu, duit tu makin lama akan mati. Kita tahu kan kita ada inflation. Inflation ni yang menyebabkan duit kita yang kita simpan kat bank tu akan mati tau. Duit yang kita simpan kat bank akan drop. Tu Akil buat iklan sekejap. Sebelum tu saya nak tanya lah, suara saya clear ke tak? Saya takut suara tak clear. Kalau tak clear mungkin boleh komen lah. So saya sambung lah. So saya nampak macam tu, kita kena pastikan duit kita bekerja untuk kita. Money works for us, not we work for money. Itu konsep yang kena penting. My money works hard for me and makes me more and more money. Itu mantra yang saya pakai. Saya suka pakai benda tu. My money works hard for me and makes me more and more money. Bukannya I work hard for my money and I work for more money. Kita tak nak macam tu, kan? So kita kena belajar mulai hari ni, start fikir macam mana aku nak kembangkan duit aku, macam mana aku nak beranakkan duit aku, macam mana aku nak elakkan duit aku daripada dicuri, kan? So
the real teacher sebenarnya, cikgu yang sebenar untuk mengajar kita pasal duit sebenarnya, siapa? Sebenarnya adalah orang-orang yang sekeliling kita yang bekerja. Contoh accountant, yang memang kerja dia buat benda tu, dan dia mungkin boleh share dengan kita pasal benda tu. Accountant, lawyer, ataupun siapa lagi, pegawai-pegawai LHDN. Itu cikgu yang sebenar. Cikgu yang mengajar apa yang dia buat setiap hari. So kita boleh belajar dari situ. Sebab tu usahawan dia bagus. Dia akan deal dengan ramai orang. Dia akan start belajar dengan ramai orang. Macam mana nak buat LHDN, macam mana nak buat nak declare KWSP. Benda ni you tak akan dapat free pub macam tu je. Dia perlu dibelajar, perlu dicari. So tak salah untuk peringkat awal. Mungkin kita sekarang ni baru nak berjinak-jinak kan, baru nak belajar bisnes tu apa, macam mana saya nak dapat duit, macam mana saya nak beranakkan duit. Tapi along the way terus belajar, cari cara belajar macam mana aku nak pastikan aku boleh pastikan duit aku ni diselamatkan dan bekerja keras untuk kita. So that's why jangan harap pada government untuk bagi kita ataupun anak-anak kita ilmu keuangan. Tak boleh. Kita kena belajar sendiri. Dan kalau you nak, you boleh follow Lalali. InsyaAllah kita akan share pasal mungkin a bit ilmu keuangan yang saya rasa ini adalah tugas saya untuk share. Yang mungkin ada yang tahu, tapi ramai juga yang tak tahu sebenarnya. Dia ingat bila dapat gaji boleh beli kereta dan dia enjoy. Memang peringkat awal you dapat duit banyak. Contohlah kita buat bisnes, dapat 50 ataupun 100 ribu sebulan, dan you beli kereta mewah. Dan bila you beli kereta mewah, you jangan ingat beli kereta deposit lepas tu bayar bulan-bulan tu je. Tak. Dia adalah satu permainan game sebenarnya. Peringkat awal game tu best. Wah, aku ada kereta mewah lah, aku ada kereta best lah. Tapi along the way you start bayar, lepas tu kereta rosak, lepas tu kena bayar road tax lagi, lepas tu rosak lagi. Dan lama-lama you akan rasa, game ni tak best lah. Ini adalah game yang menyakitkan hati. Yalah, sebab you kena bayar birthday dia every year. Birthday tu maksudnya road tax, insurans kan, you kena bayar every year. So kalau setiap baik-baik you bagi dekat family kan. Katalah you bayar kat kereta. Sebab saya ada seorang kawan, dia share pakcik dia kerja Malaysia Airlines. Gaji dia banyak, dia tak tahu berapa, tapi dia bayar kereta sebulan 4,000. Ini dia pekerja dia bukannya owner Malaysia Airlines. Dia pekerja, dia bayar sebulan 4,000 dan basic dia 5,000. Dan masa start PKP daripada bulan 3 hari tu, dia hanya dapat basic 5,000. Dia bayar kereta 4,000. So dia hanya perlu boleh hidup dengan 1,000 je, 1,000. Bayar kereta 4,000. Dan you rasa-rasalah agak-agaknya situasi dia macam mana. Dan kita bukan, saya bukan cakap nak merendahkan orang ke apa, bukan. Maksudnya kita kena be prepare. Anything can happen. So that's why you kena sentiasa ada satu lubuk yang akan buatkan duit untuk you. Bukan akan leburkan duit you, tapi dia akan buatkan duit you. So benda tu penting. Dan you tak boleh start benda tu kalau kita banyak sangat distraction. Beli tu, beli ni, beli liability tau. Liability tu maksudnya, bahasa Melayu dia beban. Beban yang mengeluarkan duit daripada poket kita. Itu bahaya. So tolong elakkan liability, especially pada you orang yang baru start business. Elakkan beli liability. Kadang-kadang kita beli perhiasan ni bukan tak boleh, tapi lama-lama benda tu akan jadi sampah. So why not you tahan dulu keinginan tu, buat sesuatu. Kalau buat business, buat betul-betul business sampai kita boleh hit satu point yang kita boleh guna duit tu untuk invest, untuk hasilkan lagi banyak duit tanpa kita perlu bekerja. Itu game dia. Itu adalah game untuk keluar daripada rat race, larian tikus. Larian tikus. So saya harap you dapat sesuatu. Dan saya suka juga nak share. Tadi saya ada share satu video kan, saya ada ambil daripada Richwork. Video pasal 7.33 juta orang Malaysia, KWSP dia tak sampai 50,000. Tak sampai 50,000 tak sampai 50,000. 7.3 juta. Malaysia saya rasa ada 37 juta orang. So 7.33 juta orang tak ada KWSP sampai 50,000. So kalau tak ada sampai 50,000 tu kan, kalau katalah kita umur 55 tahun, nak sampai ke hujung umur kita roughly around 75 tahun, berapa banyak lagi tu? Rasa 20 tahun lebih. 20 tahun. Perjalanan 20 tahun tu,
kalau 50,000 bahagi dengan 20 berapa? Saya tak ada kalkulator sini. So kita akan hidup less than 1,000 sebulan. Less than 1,000 sebulan So agak-agak lah, boleh ke kita hidup bawah 1,000 sebulan? Masa tu mungkin dah umur 75 tahun, kita dah tak ada kerja, kita dah banyak sakit banyak, nak kena pergi hospital banyak kali, nak kena ada duit minyak, belum cerita nak beli ubat, belum cerita nak makan. Boleh ke hidup masa tu bawah 50,000? Kan? Susah. Dan apa yang KWSP bagi tahu, KWSP suggest amount yang terbaik untuk kita rakyat Malaysia ada dalam KWSP pada hujung 55 tahun adalah 240,000. 240,000 kena ada dalam KWSP, barulah you boleh bersara dengan duit yang cukup. Saya letak cukup macam ni dalam kurungan. Bermakna 55 sampai 75 you perlukan 20 tahun. Dalam masa 20 tahun you hanya ada 240,000. Maksudnya you boleh spend hanya 1,000 lebih je sebulan. 1,000 lebih sebulan. Itu ada 240,000. So bahaya, sangat-sangat bahaya. Jangan ingat benda tu tak akan kena kat kita. Kalau kita tak buat sesuatu, insya-Allah benda tu akan kena kat kita. So tugas saya anggap macam saya kena sampaikan benda ni. Saya bukan timbulkan fear, saya bukan timbulkan takut, tapi saya nak bagi kesedaran. Kita kadang-kadang kita rasa selesa tau, macam aku dah okey lah, gaji dah okey, apa semua okey, dah boleh beli tu, tak ada masalah apa-apa semua okey. Tapi once you hit, orang Mak Saleh kata apa, tak nak cakap Mak Saleh tu lah, tapi kadang-kadang kita takkan, benda buruk kita tak akan minta kan, tiba-tiba jatuh sakit, aksiden ke apa ke. Dan kalau mak ayah kita jatuh sakit pun, efek dengan kita akan jadi, kita kena jadi orang yang bertanggungjawab lah. So kita lah kena keluarkan duit, kena support dia apa semua. So adakah kita bersedia yang keadaan sekarang? Patut ke patut you rasa kita kena start cari extra income? Patut ke patut? Sebab bila kita selesa tapi sebenarnya kita tak selesa, kita sebenarnya sabotage diri kita. Especially you all yang masih muda, kan? Takkanlah lepas kita bersara baru kita nak start buat business, kan? So why not you start sekarang? You buat sekarang, buat business supaya kita boleh keluar daripada kelompok ataupun kita panggil gelombung bubble kemiskinan tu. Kita kena keluar dari situ. Kalau you rasa 3,000 kat KL tu adalah kira kategori miskin. Miskin tau dekat KL, gaji 3,000. Even dekat tempat saya ni, Bukit Sentosa ni, Rawang ni, sewa rumah 2 tingkat dah 1,300. Sewa rumah 3 tingkat, 2 tingkat. Sewa rumah 2 tingkat dah 1,200, 1,300. So ini tempat ceruk ni, saya dekat Hulu Selangor. Bayangkan orang yang duduk dekat tengah-tengah KL. Saya rasa sewa pun dah mungkin 3,000, 4,000. So mampu ke kita survive dengan gaji 3,000 dekat KL? Benda ni lah benda yang saya harap you all boleh hadam dan boleh sampaikan. Tolong saya sampaikan kepada you punya family, you punya friend, you punya team, kalau you ada team, untuk start buat duit. Jangan hidup selesa sementara you ada tenaga, sementara you ada energy, sementara you ada otak yang masih cergas, tak nyanyuk, tak lupa. Startlah buat bisnes. Dan bisnes paling senang, paling simple, you tak perlu ada modal, you tak perlu buka kedai, adalah bisnes dropship. You join, buat dropship. Kita punya team ramai dah start buat duit melalui dropship. Antaranya Sis Gloria sendiri. Kalau you nak tahu macam mana, you boleh join dia pun tak apa. Contact dia, PM dia, tanya saya nak join dropship. You kena buat sesuatu. Jangan just you relax je tak buat apa-apa, menyebabkan orang ingat macam aku dah selesa, padahal sebenarnya tak. Tak. So kita ada ramai warrior. Kita ada warrior kat Sabah, kita ada kat Sarawak, kita ada dekat Malaysia ni. Bersepah ada Perak, Pulau Pinang, Seremban, Kedah, Terengganu. So you boleh contact dia orang. Macam mana nak jadi dropship. Bila you masuk, you start buat business, baru you nampak bahawa banyak lagi kita kena belajar. Dulu saya tak tahu saya kena belajar macam-macam benda, tapi bila along the way you alami kehidupan ni, baru you tahu you kena belajar. So saya anggap macam ni, sekarang ni saya belajar supaya saya boleh ajar anak-anak saya, supaya dia boleh survive dalam dunia dia nanti. Kita tak tahu apa jadi dekat anak-anak kita nanti, kan. Dah besar, mungkin situasi ekonomi dah berubah. So mungkin lagi ganas daripada sekarang. Mungkin masa tu siapa kuat dia boleh hidup.
Siapa tak kuat, dia akan gagal. So that's why kita lah tugas mak ayah untuk lengkapkan anak kita dengan pendidikan keuangan. Tajuk memang bosan, pendidikan keuangan, tapi itulah yang kita akan bawa daripada kita kecil sampai kita tua dah besar nanti. So tolong, saya nak sampaikan, you all belajar pasal keuangan, insyaAllah you akan start improve macam mana you hidup you punya life. So saya rasa itu saja. Terima kasih pada yang join. Korang memang awesome. Dan juga saya nak bagi tahu kita ada Lalali Top Fan untuk November. So siapa pemenang kali ni, insyaAllah kita akan cari dan kita tengok siapa yang paling power dalam sharing, paling banyak komen, paling selalu join kita punya live, kita akan undi anda. So RM50 free. Boleh guna duit tu untuk invest lagi, buat duit gerak. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih pada yang join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye.